nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Di kedalaman alam semesta tersembunyi rahasia penciptaan yang telah didedahkan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Hari ini kami membawa Anda mengembara melalui fasa penciptaan Tuhan daripada zarah yang tersembunyi sehinggalah tiupan roh ke dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud, sama ada dengan sukarela atau terpaksa." Sesungguhnya Allah menciptakan 7 petala langit dalam bentuk sfera agar makhluk-makhluk bersujud kepadanya dalam bentuk tawaf. Tahap pertama, Az-Zariyat, tenaga gelap. Demi angin yang menerbangkan debu dengan sebaran yang luas, mewakili tenaga gelap yang memelihara alam semesta dengan perintah Allah. Tahap kedua, Atom, jiwa yang satu. Dan dialah yang menciptakan kamu daripada diri yang satu. Asas binaan semua makhluk, di mana elektron berputar mengelilingi proton pada kelajuan yang menghampiri separuh kelajuan cahaya. Tahap ketiga, air, asal usul kehidupan. Dan kami jadikan daripada air tiap-tiap benda yang hidup. Air adalah satu-satunya bahan yang mengembang apabila membeku, bukti ketepatan ketentuan ilahi. Tahap keempat, asap kosmik. Kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah pembinaan langit sedang langit itu masih berupa asap. Ia merujuk kepada debu dan gas pada permulaan pembentukan langit. Tahap kelima, pembentukan bumi, matahari, dan bulan. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan menciptakan bumi seperti itu juga. Sistem kosmik pelbagai peringkat. Tahap keenam, 7 petala langit. Lalu dijadikannya 7 langit dalam 2 masa dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan tadbirnya. Tahap ketujuh, masa sebagai program ilahi. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Tahap ke-8, kedudukan bintang-bintang. Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat terbit dan terbenamnya bintang-bintang. Petunjuk kepada penemuan-penemuan kosmik. Tahap ke-9, neraca kosmik. Dan langit dijadikannya tinggi serta ia mengadakan undang-undang peraturan, undang-undang tepat yang mengatur alam semesta. Tahap ke-10, makhluk melata di langit. Dan antara tanda-tandanya ialah penciptaan langit dan bumi serta makhluk melata yang ditebarkan pada keduanya. Peringkat ke-11, malaikat, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan makhluk daripada zarah, atom, dan air yang ditugaskan untuk melaksanakan ketetapan Allah. Peringkat ke-12, jin, dan jin pula kami telah ciptakan sebelum itu daripada api yang sangat panas. Makhluk berunsur api yang diberikan tanggungjawab. Peringkat ke-13, manusia sebelum insan. Wahai manusia, jika kamu ragu tentang hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Allah menciptakan mereka daripada tanah tetapi tanpa tiupan roh. Peringkat ke-14, Adam dan Hawa, peniupan roh. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya rohnya. Kemuliaan ilahi yang istimewa dengan keupayaan menukar persamaan matematik kepada penemuan saintifik. Peringkat ke-15, insan sebagai khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, ditugaskan untuk berkhidmat kepada makhluk dan menyampaikan kalam Allah.
Peringkat ke-16, makhluk-makhluk gaib, dan dia menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Kemungkinan adanya hidupan bukan berasaskan karbon. Peringkat ke-17, Ar-Rahman bersemayam di atas Arasy. Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arasy. Kesempurnaan penciptaan setiap kejadian. Peringkat ke-18, Hisab, yang menguasai hari pembalasan. Program kerja untuk menghitung amalan semua makhluk. Peringkat ke-19, kedudukan makhluk. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Tempat keberadaan makhluk-makhluk di 7 petala langit. Peringkat ke-20, dan 8 malaikat memikul arasy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu. Permulaan kejadian baharu daripada 8 petala langit. Peringkat ke-21, kejadian-kejadian terdahulu dan masa depan. Ketetapan Allah pasti akan datang, maka janganlah kamu meminta agar ia disegerakan. Allah telah menciptakan kewujudan-kewujudan terdahulu dan terus menciptakan kewujudan-kewujudan yang baharu. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai kurniaan yang tidak putus-putus. Peringkat ke-22, Allah bersama semua makhluk. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Allah sentiasa berhubung dengan semua makhluk. Demikianlah Al-Quran mendedahkan kepada kita peringkat-peringkat penciptaan Tuhan daripada tenaga gelap sehinggalah kepada manusia yang dimuliakan dengan roh. Ia adalah satu perjalanan merentasi masa dan ruang yang menunjukkan keagungan pencipta dan kebijaksanaannya dalam mentadbir alam semesta.